Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pagi ini sebenarnya saya first time bercerita macam ni bagi ucapan. Jadi mungkin saya tidak akan banyak bercakap. Saya serahkan kepada Ustaz Abdul Mu'in untuk tazkirah selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang dimuliakan Saiful ataupun Abu Muslim sebagai pengurusi dan juga sebagai penganjur program ini, dan seterusnya muslimin muslimat, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada NGO Pertubuhan Ghulam Ad-Da'wah Selangor, dan kerja NGO kami ialah kerja yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerja yang paling mulia, kerja yang paling baik di sisi Allah ialah memberi ilmu memberi ilmu kepada manusia, dan ilmu yang paling baik, ilmu yang paling bermanfaat untuk manusia ialah ilmu bagaimana kita nak kenal pencipta kita. Sebab Allah bukan setakat pencipta kita, tapi dia juga pemberi rezeki kepada kita setiap hari. Bukan setakat pemberi rezeki sahaja, tapi dia yang memberi kesihatan kepada kita setiap hari, sehingga kita boleh sihat, boleh bekerja, boleh bernyawa dengan lancar. Semuanya adalah daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kami ialah, selain pada kami sendiri cuba untuk kenal Allah, untuk beribadat hanya kepadanya sahaja, maka tugas kami juga memberi kefahaman kepada masyarakat lain, orang lain, supaya sama-sama kita kenal pencipta kita yang juga pemberi rezeki kepada kita, dan akhirnya kita sembahnya. Ramai manusia mencapai cita-cita yang diinginkannya sejak daripada kecil. Sebab cita-citanya jelas, matlamat hidupnya jelas. Kebanyakan manusia matlamat hidupnya untuk hidup senang, maka dia akan buat apa sahaja untuk mencapai cita-citanya, dan kebanyakannya tercapai. Ada manusia yang cita-citanya nak jaga kesihatan, maka dia akan buat apa sahaja yang boleh membantunya untuk menjaga kesihatan, maka dia akan sihat. Tapi tak ramai manusia yang memahami apa matlamat hidupnya yang sebenar, apa tujuan Allah ciptanya di atas muka bumi ini. Bila mereka tak faham, mereka tak sampai pada tujuan tersebut, dan akhirnya mereka tak akan jadi yang terbaik. Sebab matlamat hidup mereka yang sebenar, mereka tak faham. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Maksudnya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadat kepada aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadat kepada aku. Jadi tujuan kita ada di atas muka bumi bukan untuk berseronok semata-mata, bukan untuk berkeluarga, berkahwin, beranak, makan, minum, bukan. Tapi matlamat yang lebih besar, tujuan yang lebih besar, Allah cipta kita sehingga ada di sini, boleh bekerja, boleh makan, boleh berumah tangga, sebenarnya kerana satu tujuan sahaja, iaitu supaya kita kenal Allah dan kita sembah Dia sahaja. Maka sebab itulah, bila kita tidak faham apa tujuan kita diciptakan oleh Allah, kita hidup tak akan bahagia. Berapa ramai yang hidup hartanya banyak, rumahnya besar, pangkatnya tinggi, tapi dia tidak bahagia. Kenapa? Sebab dia tidak ikut arahan penciptanya. Allah nak cipta dia untuk sembah Allah, tapi akhirnya dia sembah nafsu ataupun dia sembah selain daripada Allah, maka dia tidak akan bahagia. Tapi berapa ramai yang miskin, rumahnya kecil, gajinya kecil, pangkatnya rendah, tapi sebab dia ikut perintah Allah, hidupnya bahagia. Jadi kebahagiaan manusia bukan terletak pada pangkat, bukan pada harta, bukan pada rumah besar, tapi kebahagiaan manusia terletak kepada setakat mana kita mentaati perintah Allah. Allah kata, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang ikut petunjuk aku, maka dia tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Punca manusia tidak bahagia ialah ada dua perasaan ni. Takut. Perasaan pertama takut tak cukup rezeki, takut pada manusia. Akhirnya dia tidak akan bahagia, walaupun kadang-kadang hartanya banyak, rumahnya besar, tapi sentiasa takut tidak cukup hartanya, tidak ada rasa qanaah, rasa cukup, maka dia tidak akan bahagia. Yang kedua, dia ada rasa sedih, hilang anak, hilang harta, dia sedih berpanjangan, maka dia tidak akan bahagia. Maka sebab itu Allah kata punca manusia bahagia ialah faman tabi'a hudaya. Siapa yang ikut petunjuk aku, iaitu Al-Quran, maka dia akan bahagia. Dia tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Tidak takut pasal rezeki, sebab kalau dia sembah Allah, Allah juga pemberi rezeki. Allah pasti jamin rezekinya. Kalau orang yang menentang Allah, yang kufur pun Allah bagi rezeki, cuba bayangkan kalau kita taat pada perintahnya sepenuhnya, lagi pasti Allah menjamin rezeki untuk kita. Jadi punca kebahagiaan manusia terletak kepada kita. Kita mau bahagia ataupun mahu hanya berseronok sahaja. Kalau kita mau bahagia, kaedahnya ialah kita mesti berilmu, kita mesti belajar agama, khususnya kita mesti belajar Al-Quran. Dan maksud belajar Al-Quran di sini bukan semata-mata membaca sahaja, tapi belajar Al-Quran juga bermaksud yang lebih penting dan lebih besar ialah memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran. Contoh, Alhamdulillahi Alamin, segala puji hanya milik Allah. Maka
Apa saja keadaan, kita wajib memuji Allah. Susah pun kita puji Allah, sebab berlaku susah dengan izin Allah dan ada hikmahnya. Senang, kita puji Allah. Sihat, kita puji Allah. Sakit, kita puji Allah. Rumah besar, kita puji Allah. Rumah kecil, kita puji Allah. Maka hidup kita akan bahagia. Tapi kalau susah, kita tak reda dengan takdir Allah, kita tak akan bahagia. Bila tak cukup makan, kita mengamuk, kita marah-marah, kita tak akan bahagia sebab kita tidak reda dengan takdir Allah. Sebab itulah untuk bahagia perlu kepada ilmu. Perlu pada ilmu dan perlu kepada kefahaman Al-Quran. Kita wajib belajar memahami isi kandungan Al-Quran. Dan saya difahamkan Ustaz Abu Muslim sudah mula mengajar Al-Quran kan? InsyaAllah lepas dia mengajar Al-Quran, kita minta pula dia mengajar apa yang terkandung dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya dengan itu kita kenal siapa Tuhan kita dan macam mana kita nak sembah dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kita sebut setiap hari dalam solat. Hanya kepada Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kami tak sembah yang selain daripada Engkau. Seluruh kehidupan kami, ibadat ialah bukan solat sahaja, ibadat ialah bukan puasa sahaja, tapi ibadat ialah seluruh kehidupan kita, bermula daripada bangun pagi sampai kita tidur kembali. Itulah ibadat. Sebab itu pendapat yang paling tepat, makna ibadat ialah apa sahaja yang Allah suka dan yang Allah redha. Sama ada dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk amalan. Sama ada yang zahir ataupun yang batin. Jadi ibadat ialah apa sahaja yang Allah suka. Kita senyum pada orang kerana Allah suka, senyum itu adalah ibadat. Kita menolong orang miskin, menolong, tunjuk jalan kepada orang, Allah suka, itu adalah ibadat. Sebab itulah ada wanita yang bagi minum, hanya bagi minum pada anjing, menjadi sebab dia masuk syurga. Bagi minum pada anjing adalah ibadat bila kita buat kerana Allah. Jadi banyak yang kita tak tahu, akhirnya ibadat kita hanya solat sahaja, rugi kan? Sebab itu kita perlu belajar, kita perlu tahu rupa-rupanya seluruh kehidupan kita boleh jadi ibadat dan boleh jadi pahala kan? Kita bantu masak ramai-ramai untuk bagi makan, kita dapat pahala ibadat. Itulah maksud ibadat yang sebenar. Jadi kita sangat-sangat perlukan ilmu. Ilmu yang akan memandu kita ke jalan yang sebenar. Sehingga seluruh kehidupan kita menjadi ibadat dan menjadi pahala. Jangan ibadat kita hanya solat 5 waktu sahaja. Jadi insya-Allah kalau kita mula belajar agama, khususnya kita belajar Al-Quran, hidup kita akan menjadi lebih baik. Rezeki kita akan lebih terjamin. Sebab tu ayat yang saya baca tadi, Allah kata, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah aku sahaja. Kemudian Allah beritahu, ma uridu minhum min rizqin. Kata Allah, aku tidak mahu daripada kamu semua rezeki. Aku bukan suruh kamu sembah aku supaya kamu bagi rezeki pada aku, bukan. Wa ma uridu minhum an yut'imuni. Dan aku tidak mahu supaya mereka memberi makan pada aku. Allah tak perlu makan, Allah tak perlu rezeki. Dan juga aku tidak mahu sebab kamu sembah aku, kamu bagi rezeki pada orang, bukan. Sebab innallahu huwar razzaq, Allah yang bagi rezeki. Nampak macam kita bagi rezeki pada anak, bukan. Sebenarnya Allah yang bagi rezeki. Kalau Allah tak izinkan, kita tak mampu bagi rezeki kepada Allah, kepada anak. Suami nampak macam suami bagi rezeki pada isteri, tapi berlaku dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, tak jadi.
Jadi Allah nak beritahu kerja kamu apa dah? Sembah aku. Kerja kamu semua sembah Allah sahaja. Kerja Allah apa dah? Bagi rezeki pada kamu. Jadi kalau kita betul-betul kenal Tuhan kita dan kita betul-betul sembah dia, Allah jamin rezeki pasti ada. Sebab itu Nabi kata, kalau kamu yakin pada Allah, kamu kenal Allah, kamu akan dapat rezeki sebagaimana burung dapat rezeki. Burung keluar pagi, tak tahu di mana rezekinya, dalam keadaan perut kosong, tapi bila balik perutnya kenyang. Burung tidak ada akal. Burung tidak tahu di mana tempat rezekinya. Tapi Allah jamin rezeki burung. Keluar perut kosong, balik perut kenyang. Maka Allah, Nabi kata, kalau kamu yakin pada Allah, kamu kenal Allah betul-betul, kamu ikut je perintah Allah, kamu serah diri kamu kepada Allah, Allah jamin rezeki kamu sebagaimana Allah jamin rezeki burung. Jadi sebab itulah rezeki yang paling mahal, rezeki yang paling mahal untuk kita ialah apa dia? Apa rezeki yang paling mahal? Beras, Milo, ikan, apa dah? Telur pun sekarang sudah kurang. Mahal. Jadi apa rezeki yang paling mahal? Apa kak? Duit. Rezeki yang paling mahal ialah, iaitu rezeki kita kenal pemberi rezeki. Faham? Rezeki yang paling mahal ialah kita kenal siapa pemberi rezeki. Kalau kita dah kenal pemberi rezeki dan kita dengar cakap dia, insya-Allah rezeki kita akan dapat rezeki. Berapa ramai yang tak kenal pemberi rezeki, tapi dia makan rezeki Allah, maka hidupnya tak akan bahagia. Banyak pun tak pernah cukup. Betul? Tapi kalau dia kenal pemberi rezeki, dapat sikit pun dia bersyukur dan Allah akan tambah lagi. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur dengan rezeki aku bagi pada kamu, iaitu syukur maknanya taat. Aku bagi sihat, kamu guna kesihatan untuk mentaati aku, maka aku akan tambah rezeki lagi. Aku bagi rezeki pada kamu, rezeki mata. Kamu guna mata untuk membaca Al-Quran, untuk melihat kebesaran Allah, aku tambah lagi rezeki kamu. Aku bagi rezeki pada kamu telinga, nikmat telinga. Maka dengan nikmat telinga, kamu guna untuk mendengar ayat-ayat Allah, mendengar tazkirah, mendengar kuliah agama, dan kamu taat kepada aku tambah lagi rezeki. Subhanallah. Jadi salah satu cara untuk mendapat rezeki ialah belajar agama. Yang kedua, bila dah belajar agama, kita taat pada Allah, maka rezeki kita akan semakin bertambah. Jadi jangan risau pasal rezeki kalau kita ikut perintah Allah. Tapi bila kita tak ikut perintah Allah, risaulah. Sebab tak ikut perintah Allah lebih besar dosanya daripada tak cukup makan. Berapa ramai yang cukup makan, badan sihat, tapi bila mati, kuburnya menjadi lubang neraka. Kat dunia rumahnya sempit, tapi bila dia tak salat, bila mati masuk kubur, kuburnya lagi sempit daripada rumahnya, lagi gelap daripada rumahnya. Sebab apa? Sebab dia tidak kenal pemberi rezeki. Dia tidak sembah pemberi rezeki. Jadi insya-Allah kita akan bantu penduduk di sini untuk apa? Untuk mendapat rezeki yang lagi mahal, iaitu ilmu. Pasal makan apa semua insya-Allah bukan saya bagi, itu Allah. Bukan suami kita bagi, bukan mak ayah kita bagi. Semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau betul-betul kita nak rezeki, maka belajarlah agama dan kenallah siapa pencipta kita, dan belajarlah macam mana cara nak beribadat yang betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita mula dengan siapa ni, Ustaz Abu Muslim. Sedikit sebanyak dia akan sampaikan apa yang dia faham,
daripada Al-Quran dan Sunnah. Semoga dengan ilmu itu memandu kita menjadi manusia yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup bukan nak jadi yang terbaik di sisi manusia. Apa guna kita terbaik di sisi manusia tapi kita tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah, bukan di sisi manusia, ialah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling taat kepada Allah, itulah orang paling mulia. Jadi untuk saya minta daripada Ustaz Azrul bagi sedikit tazkirah 10 minit, 5 minit sebagai sumbangan zakat ilmunya. Saya sekian, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar semua, sehat ha? Alhamdulillah. Minta kalau boleh silent telefon. Sebab bila dengar lagu tu macam saya mau ikut nyanyi pula. Okey, minta laluannya otai-otai dakwah, anak murid mau bercakap sebab guru suruh. Baik. Semua di sini belajar Quran kah? Ada kan? Bila kita baca Quran, kita baca apa dulu? Sebelum baca Quran. Sebelum bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tahukah apa maksud dia? Apa maksudnya? Aku meminta perlindungan kepada Allah daripada gangguan syaitan yang direjam. Betul kan? Okey, kita tahukah kenapa kita baca benda tu? Siapa tahu? Kita selalu baca kan? Kita tidak pernah tahu kenapa kita baca? Tidak pernah tahu. Oh. Jadi saya mau bagi tahu. Ada yang tak mau tahu kah? Oh, mau tahu. Macam muka tidak mau tahu saja. Kenapa kita baca benda tu? Jawapannya adalah sebab Allah suruh. Oh. Ada soalan berbangkit? Mesti ada soalan berbangkit. Mesti kamu tertanya-tanya kan? Macam mana kau tahu? Macam mana kau tahu Allah suruh? Betul kah? Betul kah? Ada tertanya kah benda tu? Macam mana saya tahu? Sebab saya tengok Quran. Allah suruh. Ada dalam Quran. Allah suruh. Dalam surah An-Nahl ayat 98 Allah kata, wa idza a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu beristiazah, minta perlindungan daripada Allah, daripada gangguan syaitan yang direjam. Okey? Jadi jawapannya, kenapa kita baca a'udzubillah sebelum kita baca Al-Quran? Kenapa? Sebab? Tidak, macam tadi lah. Sebab Allah suruh lah. Soalan sekali lagi, kenapa kita baca a'udzubillah sebelum kita baca Quran? Sebab? Suruhan Allah. Janganlah malu-malu jawab. Bila saya tanya, sila jawab, dan bila saya bercakap, jangan buat muka masam, nanti saya lari. Takutlah. Okey, kita sudah tahu Allah suruh. Jadi, bila kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maksudnya kita minta perlindungan kepada Allah daripada gangguan syaitan. Adakah syaitan mengganggu kita ketika kita baca Quran?
Syaitan ganggu kah kita kalau kita mau baca Quran? Tiada. Kenapa pula? Kenapa Allah suruh minta perlindungan kepada dia kalau syaitan tak ganggu? Buat apa minta perlindungan kepada Allah daripada gangguan syaitan kalau syaitan tak ganggu? Kan sudah kita minta perlindungan itu. Ah, Sudah kita baca minta perlindungan. iyalah, tapi kita minta perlindungan itu sebab apa? Sebab syaitan ganggu kan? Mestilah syaitan mau ganggu. Sebab itulah Allah suruh minta perlindungan sama dia sebelum kita baca Quran. Maknanya syaitan ganggu kan tak? Ha, ganggulah. Kenapa ada yang kata tak ganggu tadi? Jawapannya ganggu kan? Okey, macam mana syaitan ganggu? Kita, ketika kita baca Quran, macam mana? Mengantuk. Oh, salahkan syaitan lah mengantuk. Okey, mengantuk lagi? Gangguan dari luar. Anak menangis, anak setan lah. Apa lagi? Macam kita malas kan? Ataupun kita apa? Ria kan? Betul kah? Iya kah? Begitu kah? Okey. Ada jawapan lain? Macam mana cara syaitan ganggu? Macam mana? Tidak tahu lah. Oh, saya bagi pilihan jawapan lah. A. Mengantuk. B. Riak. C. Malas. D. Tidak paham apa yang dia baca. Apa jawapan? Tidak, yang paling tepat. Semua betul. Paling tepat dan markah penuh. Jawapannya tidak paham. Tidak paham apa yang dia baca. Itulah tujuan syaitan ganggu. Syaitan ganggu kita jadi malas, jadi mengantuk, tidak fokus. Itu semua tujuannya apa? Supaya kita tidak paham lah. Jadi jawapan paling tepat D. Tidak paham. Okey? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun." Berkata orang-orang kafir. Siapa paling kafir? Paling kafir siapa? Syaitan lah, betul kah? Berkata orang-orang kafir, jangan kamu dengar Al-Quran. Dan apabila diperdengarkan Al-Quran, hendaklah kamu buat kacau, buat bising. Dengan cara itu, kamu akan menang. Okey. Kita tengok. Jangan kamu dengar Quran. Apa maksud dengar? Dengar maksudnya faham. Maknanya, jangan kamu faham Quran. Itulah tujuan setan tu. Supaya kita tidak faham Quran. Sebab dengar maksudnya faham, betul kah? Macam kita ada anak lah kan. Anak kita bila kita suruh dia tutup TV jam 11, suruh dia tidur, dia tidak tutup, masih lagi dia tengok TV. Itu kali pertama kita suruh. Lepas tu kali kedua kita suruh, "Acok, tutup TV." Tidak juga dia tutup. Kali ketiga kita suruh, "Acok, tutup TV, pergi tidur." Tidak juga dia tutup. Apa kita kata? "Oi, tidak dengar kah?" Betul kah? Dia dengarkan tak? Dia dengarkan? Tak, dia dengarkan. Tapi kenapa kita kata, "Oi, kau tak dengar kah?" Sebab kalau dia dengar dengan baik, mestilah dia ikut. Mestilah dia tutup TV dan dia pergi tidur, betul kah? Bila dia tidak ikut perintah kita, dia sama saja macam tak dengar, betul kah? Begitu juga dengan Quran. Dengar maksudnya faham. Jadi kata setan, jangan dengar Quran. Maksudnya jangan dengar sampai faham Quran. Dan kalau diperdengarkan pun Quran tu, diorang suruh buat apa? Buat kacau, buat bising, buat ganggu. Kalau kamu berjaya, maka kamu akan menang. Maksudnya setan faham, orang kafir faham. Kalau kita tidak faham Quran, diorang menang. Setan menang. Okey, kita baca Quran hari ini, faham kan tak?
Siapa menang? Kita kah setan? Enggak, kau faham ke Quran? Kau baca, kau faham ke Quran? Okey, sekarang siapa menang? Setan kah kau? Hah? Setan menang. Sampai bila kau mau biarkan setan menang? Sampai bila kita mau biarkan setan menang? Adakah kita mau biarkan selama-lamanya setan menang? Enggaklah, kan? Enggak mau. Kita mau kalahkan setan, betulkah? Apa caranya? Belajar sampai faham Quran, betulkah? Bila kita faham Quran, kita kalahkan setan, betulkah? Melalui ayat ni. Jadi, marilah kita sama-sama. Ustaz Abu Muslim adakan kelas. Ikut kelasnya. Dia ajar satu persatu, bermula daripada cara baca dulu, perbetulkan bacaan dulu sampai satu tahap. Dia akan ajar kita makna apa yang kita baca. InsyaAllah, dengan cara itu, kita boleh kalahkan syaitan yang mengganggu dalam kehidupan kita. Itu saja dululah Ustaz. Tak boleh banyak-banyak Ustaz. Bergegar Ustaz. Nak tepukan. Okey, minta maaf kalau ada terkesar bahasa makcik, pakcik, abang, kakak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Muin, mungkin dia mau bagi kepada ustaz lain pula di sini. Okey, terima kasih jazakallahu khair kepada Bagagar kita juga. InsyaAllah ini juga antara guru tadabbur kita yang akan mengajar tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Mungkin kita akan aturkan Ustaz Azrul ini boleh mengajar bagaimana nak faham Al-Quran sekali sebulan di sini. Setuju? Kalau dua minggu sekali, setuju? Setiap minggu sekali, setuju? Bila dah setuju, Ustaz Azrul tak boleh tolak, insya-Allah. Jadi insya-Allah itulah Allah sebut dalam Al-Quran, Ar-Rahman 'allamal Quran. Khalaqal insan. Allah tu Maha Penyayang. Apa sifat penyayang Allah yang paling utama? Sifat rahmat Allah yang paling utama ialah 'allamal Quran. Allah mengajar manusia Al-Quran. Jadi manusia kalau ada nikmat kesihatan, ada harta, tapi tak faham Al-Quran, dia sebenar belum dapat rahmat Allah yang sebenar. Rahmat Allah yang sebenar ialah bila manusia memahami Al-Quran. Dan dengan rahmat Allah inilah manusia akan masuk syurga. Kata Nabi SAW, amalan manusia tidak boleh menjadikan manusia masuk syurga. Hebat macam mana amalan manusia tidak melayakkan manusia untuk masuk syurga Allah. Habis manusia masuk syurga dengan apa? Dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah ada di dalam Al-Quran. Jadi saya harap penduduk di sini, ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak, remaja, adik-adik semua, bagilah masa untuk mendapat rahmat Allah. Yang dengan rahmat Allah itu kita akan dapat bahagia di dunia dan di akhirat kita akan masuk syurga yang kekal abadi. Bagilah masa untuk diri kita dan keluarga supaya kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Iaitu bagi masa untuk belajar memahami isi kandungan Al-Quran, insya-Allah. Okey? Semoga kita menjadi orang yang menang sebagaimana disebut oleh Ustaz Azrul tadi. Dan kita akan sentiasa dapat mengalahkan syaitan, insya-Allah. Jadi saya serah balik kepada Ustaz Abu Muslim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha? Tak ada. Alhamdulillah, selesai sudah program kita pada hari ini. Dengan itu kita sudahi dengan Baratul Majlis. Dan selepas ini para ibu-ibu, adik-adik boleh ambil makanan yang sudah sediakan di sana. Kita sudahi dengan Baratul Majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergambar tak? Kita bergambar. Boleh je kat ramai-ramai kat jalan. Ada live. Mana lari pula? Shilling dia. Ada ponish. Sadalan dah, sadalan. Mama punya kita. Ibu ikut bergambar. Ya, sekali lah. Ya, sekali lah. Sekali lah. Sekali lah. Oh, alhamdulillah. Sama-sama. Jom.